Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bertani daripada Ilham Petani. Hari ini kita akan berkongsi pengalaman cara saya memperbanyakkan pokok jambu air deli hijau. Dia kategori juga jambu madu dan buahnya pun rajin berbuah. Dan ini contoh pokok yang saya biakkan menggunakan kaedah stek. Dan pokok ni saya tanam dalam tongcat lama ya. Dan dia berbuah. Dan alhamdulillah pokok ni dah banyak kali berbuah. Dan ini adalah pokok jambu deli ya, jambu deli hijau yang baru saya pangkas. Tujuannya adalah untuk supaya pokok tu tak tinggi dan kita nak membuahkan pokok ni supaya dia berbuah. Dan dalam masa yang sama saya pangkas, memang pokok ni pun sudah ada buah. Cuma kita nak melebatkan dan merendahkan pokok ni supaya dia rendah dan juga rendang. So kita akan dapat nanti bila kita pangkas, kita tak buang daun-daun, batang-batang, dahan-dahan dan juga ranting-ranting yang bersebaran di bawah tu, kita tak buang. Dan kita akan manfaatkan hasil pangkasan tadi untuk kita perbanyakkan lagi pokok jambu deli. Okey. Jadi seterusnya kita pangkas, biasanya kita akan pangkas daun yang ke dalam. Dan ini contoh ya, jambu yang ada di dia pokok dan kita terpaksa buanglah sebab kita tak nak. Okey, langkah yang pertama untuk kita biakkan pokok menggunakan kaedah stek ialah kita akan ambil batang tu lebih kurang kita ambil dalam 2 jengkal, 3 jengkal lah. 3 jengkal lagi cantik. So kita akan buang pucuk daun muda dan kita akan tajamkan dekat bahagian bawah tu dalam berbentuk tirus. Ni adalah satu contoh yang kita dahan yang kita akan jadikan stek. Dan ini contoh ya, dahan-dahan yang besar kita akan potong, kita akan sesuaikan supaya pokok tu nampak kelihatan cantik bila kita tanam dan kita masukkan ke dalam polybag. Dan kita kurangkan daunnya supaya bebanan pokok tu tak berat sangat. So ini kaedah permulaan untuk kita melakukan stek. Dan kerja-kerja ini dilakukan oleh 2 orang super, iaitu Super Kila dan juga Super Wawa. Okey. Satu perkara yang kita boleh ambil benda yang kita buat iaitu berbudi kepada tanah. So bila kita tanam satu pokok tu boleh menghasilkan banyak dia pokok. tak makan ikan tau. Bukan setakat satu pokok tapi beribu-ribu pokok. Cuma kita kena sabar, kita kena hayati pokok ni supaya bila kita berjasa dengan pokok ni, pokok akan berjasa pada kita. Itulah anugerah yang Allah ciptakan kepada kita sebagai manusia. Dan kalau kita lihat pokok ni ya, dah berdahan besar, kita tak buang. So kita ambil bahagian batang tu untuk kita jadikan pokok. Ya, nampak macam tu saja, tapi akhirnya nanti bila kita jaga pokok ni, kita semai sampai pokok ni hidup, insya-Allah pokok ni akan rendang seperti mana pokok induk yang kita ambil tadi. Kalau jika batang besar ya, pastikan dekat bahagian bawah tu kita sisipkan dengan pisau ataupun dengan gunting bunga supaya permukaan itu lebih terdedah dan boleh mempercepatkan pertumbuhan akar di situ. So ini adalah cara kaedah yang mudah. Dan kalau kita nak tut, mungkin kita menghadapi kesulitan
Sebab pokok bila besar, dahan banyak, kita nak sunatkan dia, buang kulit lagi. Jadi kita perlukan banyak masa dan banyak ruang, dan kadang-kadang benda tu sempit untuk kita nak buat. Jadi kaedah gunakan stack batang ni adalah cara yang lebih baik. Sama ada kita nak stack pokok yang kecil, pokok yang besar, tak ada masalah. Cuma bila kita stack, kalau kita menggunakan kaedah stack untuk kapasiti yang besar, contohnya macam pokok ni, kita target mungkin anggaran daripada pokok yang kita pangkas ni, kita boleh dapat dalam 300 pokok. Jadi dengan 300 pokok ni hanya untuk kali ni kita pangkas. Pada masa akan datang mungkin kita akan pangkas lagi, dan kita akan pangkas lagi selagi pokok tu masih hidup. So itulah yang dikatakan, bila kita berbudi kepada tanah, inilah hasil yang kita akan dapat. Kerja-kerja melakukan stack ini memerlukan pengalaman, dan juga bila kita selalu mencuba, selalu kita belajar, insya-Allah benda ni akan jadi satu kepakaran untuk kita. So cara kita potong, dan macam mana kita nak bentukkan pokok tersebut supaya pokok tu nampak cantik walaupun kecil. Dan biasanya kita akan ambil pokok induk yang sudah berbuah, dan kadang-kadang bila dia sudah berakar, dalam greenhouse lagi pun pokok ni akan terus berbuah. Jadi tak ada masalah kalau kita nanti kita keluarkan daripada greenhouse, kita letakkan di luar dalam masa sebulan 2 bulan, pokok ini terus berbuah. Itu langkah-langkah yang kita perlu ambil. Dan satu perkara lagi yang penting dalam kita menggunakan kaedah stack, satu ialah kita lihat cuaca. Cuaca yang agak redup, tidak terlalu panas adalah masa yang sesuai untuk kita melakukan stack. Lebih-lebih lagi sekarang ni adalah waktu musim hujan. Sangat-sangat cantik untuk kita membuat kaedah stack. Sebab satu perkara, kalau kita buat satu hari, kalau kita tut pokok, mungkin kita boleh buat setakat 10 ke 20 pokok satu hari. Tapi gunakan kaedah stack, kita boleh buat mungkin setakat bukan 500, malah kita boleh buat 1000 pokok dalam sehari. Satu lagi yang saya nak berkongsi dari segi pengalaman, ya. Pengalaman saya menanam pokok. Kaedah stack ini, kalau kita pilih pokok-pokok, antaranya ialah pokok jambu air, pokok bunga. Pokok jambu air ni adalah pokok yang paling mudah untuk berakar, dan tempoh masa untuk kita buat stack, kita simpan pokok tu bila dia dalam greenhouse tu, dalam tempoh sebulan akar memang sudah banyak berbanding dengan pokok lain. Dan satu lagi yang kalau kita lihat, kebanyakannya rata-rata semua pokok boleh di stack, cuma mengikut kadar, ada cepat, ada yang lambat, bergantung pada jenis pokok lah. Saya pernah juga gunakan stack untuk pokok manggis. Jadi pokok manggis tu untuk jangka masa dia untuk berakar tu agak lama, lebih kurang dalam 5 bulan ke 6 bulan. Jadi kita perlukan satu kawasan yang kalau boleh tempat itu tidak terlalu panas dan dia boleh berakar. Seperkara lagi yang sangat penting ialah apabila kita hendak melakukan stacks, kita kena lihat cuaca pada hari tersebut. Macam hari ni saya tengok cuaca agak mendung dan cuaca tidak terlalu panas. Jadi sesuai untuk kita melakukan stack, sebab bila kita buat kapasiti yang banyak,
pokok-pokok ni sangat terdedah dengan cahaya matahari, boleh menyebabkan pokok ni layu. Daun-daunnya tak segar. So dia akan jadi bila kita simpan dalam greenhouse nanti, pokok tu dah tak segar lah, tak segar, pokok layu. Jadi itu antara tip yang kita kena ambil untuk melakukan kaedah stek dalam penanaman. Okey, kalau kita lihat pokok-pokok yang kita nak buat stek ni, kita lihat kalau pokok, contohnya pokok tu sudah ada bunga, kita boleh buang bunganya pun boleh, tak nak buang bunganya pun tak ada masalah. Yang penting pokok induknya sudah berbuah. Dan biasanya untuk tempoh jangka masa selepas dia sudah berakar dan kita keluarkan daripada greenhouse, automatically pokok tu akan terus berbunga dan juga berbuah. Dan satu perkara yang saya selalu tekankan kepada pembantu-pembantu saya, pastikan daun-daun kita kurangkan supaya pokok tu akan mengeluarkan tunas yang baru dan nutrisi yang ada pada pokok dapat supply daun-daun yang sedia ada dan membantu pertumbuhan akar. Bawah sikit. Tunjuk tu bawah. Setelah keratan batang tu selesai, kita akan merendamkan batang bawah dahan stek tersebut dengan penggalak akar. Sebenarnya penggunaan penggalak akar ni saya gunakan yang dibeli di pasaran lah, sebab kita buat banyak dan kita mudah untuk kita tengok, dan bila kita rendam, bila batang tu kering dan dia akan berwarna. So itu adalah tahap untuk kita memudahkan kita untuk memulakan tanaman di dalam polybag. Kalau kita tak nak gunakan penggalak akar, boleh juga kita gunakan penggalak akar yang lain yang semula jadi, contohnya macam bawang merah, pokok aloe vera, ataupun mungkin gunakan kayu manis. Jadi itu proses-prosesnya lah, benda-benda yang kita boleh gunakan sebagai penggalak akar. Cuma bila kita gunakan dengan kapasiti yang banyak, so saya lebih suka menggunakan penggalak akar dan kita hanya rendam, kemudian kita akan biarkan sampailah dia kering. Dan ini adalah sebahagian daripada dahan-dahan besar yang masih lagi belum kita operasikan, walaupun nampak sedang berbunga dan ada yang sudah berbuah. Kita terpaksa jangan sayang, sebab kita punya tamat pemangkasan tadi ialah kita nak rendahkan pokok tersebut dan kita nak supaya pokok tu rendang. Walaupun dah berbuah, satu kesukaran bila pokok tu tinggi, menyusahkan kita nak bungkus buah tu. Jadi satu masalah bila bela pokok jambu air ni, kalau kita tak bungkus, memang buah ni memang menjadi kesukaan serangga-serangga. So lebih baik kalau pokok tu rendah, mudah untuk kita bungkus dan kita boleh menikmati buahnya yang manis. Ini contoh buah-buah yang kita dah pangkas, walaupun pokok ni buahnya belum cukup matang, tapi kita terpaksa buang. Satu, sebab kita fikir kita boleh biarkan lagi pokok ni, dalam masa sama kita boleh pangkas pokok ni. Memang sedap jambu ni, cubalah rasa. Dan ini adalah contoh dahan-dahan yang kita telah rendam tadi, dan bila dia kering, otomatik kita dapat lihat bahagian bawah tu sudah agak berwarna, ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kita tengok kita, maksudnya ada dahan, sebab kita buat banyak. Jadi bila kita buat banyak, kita tak perasan mungkin ada dahan-dahan yang kita terlupa nak rendamkan. Jadi dengan rendaman ni kita boleh tengok kalau dia berwarna putih yang di bawahnya, maksudnya
pokok tu kita dah rendamkan dengan penggalak akar. Okey. Dan kita nampak walaupun dalam dahan-dahan yang tadi tu kita tengok sudah berbuah pun tak apa. Yang berbuah tu kita tengok kalau dia buahnya dah besar kita boleh buang, tapi kalau buahnya ada macam bunga saja kita boleh kekalkan, biarkan dan kita teruskan proses kaedah stek. Dan kita akan kumpulkan, biasanya kita akan target lah, kita rancang lebih awal. Kalau kita nak buat kaedah stek ni dengan skala yang besar, kita akan pastikan kita dah sediakan polybag untuk kita letakkan, kita gunakan dahan-dahan tadi untuk kita masukkan ke dalam polybag. Dan pastikan kalau boleh polybag tersebut semua kita dah siram. Dan ini adalah proses. Bila kita sudah menggalak atau sudah melekat, maka kita dah standby dah polybag dan standby dalam greenhouse tu sendiri. Dan kita tinggal cocok sahaja. Tak perlu siram dan kita cuma susun. Dan ini main peranan kenapa kita kena potong dahan tu supaya tak kembang. Supaya kita letakkan dalam polybag, sebab kita gunakan polybag 6x9. So dia agak rapat. Jadi kita nak tanam skala yang banyak, so kita kena kurangkan ranting untuk supaya pokok tu boleh berdiri tanpa terlalu padat. Dan kita akan buat sampai selesai. Dan satu kelebihan kita menggunakan greenhouse ni, kita tak perlu siram. 2 orang dah cukup dah untuk kita buat hari ini dengan kapasiti 300 pokok. Dan inilah hasilnya pokok jambu deli hijau yang sudah subur. Ini dalam usia 4 bulan. Ya, terus dia keluar buah dan kita bolehlah, sama ada kita nak sedekah dekat orang, nak bagi jiran ataupun kita nak jual. Mudah kan? Semua orang boleh buat. Dengan cara kita kena belajar, kita kena menghayati. Dan satu perkara yang saya tekankan kat sini ialah, jomlah kita berbudi kepada tanah. Sebab dengan satu pokok, kita akan dapat banyak manfaat daripada apa yang kita usahakan. InsyaAllah. Ya. Sekian perkongsian daripada Ilham Petani.